Pemergian Tun Ahmad Shah Abdullah, bekas Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-9 pada usia 78 tahun, merupakan kehilangan besar buat negeri Sabah. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu 8.45 malam Selasa lepas. Allahyarham Tun Ahmad Shah dilahirkan pada 9 Disember 1946 di Kampung Inanam, Kota Kinabalu. Allahyarham merupakan seorang tokoh yang cukup dihormati kerana ketokohan, pengalaman luas dalam perkhidmatan awam serta kepimpinan yang cemerlang. Tun Ahmad Shah yang memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam negeri pernah memegang beberapa jawatan penting. Antaranya Pengarah Perjawatan Negeri Sabah, Ketua Bahagian Hal Ehwal Dalaman dan Penyelidikan di Jabatan Ketua Menteri Sabah serta Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah. Jawatan terakhir beliau sebelum bersara Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada 9 Disember 2002. Allahyarham Tun Ahmad Shah merupakan graduan ijazah Sarjana Muda Sains Politik dari Indiana State University, Amerika Syarikat. Tun Ahmad Shah mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Negeri ke-9 pada 1 Januari 2003 dan memegang jawatan itu selama 2 penggal hingga 31 Disember 2010. Allahyarham meninggalkan 3 orang anak, manakala isterinya, Toh Puan Dayang Masuya Awan Jaafar, meninggal dunia pada 2020. Polis menupaskan sebuah kumpulan disyaki terlibat jenayah pecah rumah di sekitar Kota Kinabalu dalam serbuan berasingan Isnin lalu. 4 suspek lelaki ditahan berusia lingkungan 40-an susulan laporan kes pecah rumah di kawasan Luyang dan Jalan Penampang. Kes melibatkan kehilangan wang tunai, barang kemas dan telefon pintar dianggarkan mencecah RM10,000. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Kasim Muda, dalam sidang media memberitahu polis turut memburu seorang lagi suspek dipercayai rakan kumpulan tersebut. Ketika serbuan dilakukan, polis turut merampas seunit cakra keras, sebuah telefon pintar, sebuah kereta serta kuku kambing yang dipercayai digunakan untuk memecah masuk ke dalam rumah mangsa. Kesemua suspek mengaku terlibat dalam kes ini. Hasil ujian air kencing mendapati 2 daripada suspek positif dadah jenis syabu. Kesemua suspek turut memiliki rekod kesalahan lampau melibatkan kes pecah rumah, samun, curi kabel dan penyalahgunaan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sabah memerlukan jeti perikanan yang mampu menyokong industri perikanan laut dalam. Industri berkenaan dijangka berkembang pesat susulan pemberian kuasa kepada Sabah untuk mengurus pengeluaran permit dan lesen laut dalam bagi vesel penangkapan ikan Zon C2. Kita telah pun memohon kepada kerajaan negeri untuk seterusnya ke kerajaan persekutuan bagi membangun iPort yang kami panggil iPort ataupun JT perikanan yang bertaraf antarabangsa lah, yang boleh memberi satu perkhidmatan ataupun keselesaan kepada industri perikanan laut dalam. Datuk Azhar menyatakan demikian dalam temu ramah eksklusif bersama RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Selain jeti perikanan, perusahaan limbungan kapal, kilang ais dan perkhidmatan penyelenggaraan kapal juga perlu dibangunkan. Dalam masa sama, penerokaan perikanan laut dalam juga memerlukan kapal nelayan moden, dilengkapi kaedah penangkapan ikan terkini. Kita ke arah program permodernan vessel. Maksudnya kita ingin melihat nelayan kita ini ataupun kapal-kapal kita ini pada masa hadapan dari segi penampilan appearance itu adalah nelayan ataupun satu vessel yang moden, yang standing dengan negara-negara maju. Penyelesaian pintar Smart Solution TM1 Sabah dijangka mampu memberi lonjakan besar terhadap produktiviti sektor awam dan swasta di negeri ini. Pengurus Besar Perniagaan TM1 Sabah Azhar Mustafa berkata, inisiatif ini merangkumi teknologi keselamatan siber, sistem komunikasi digital dan pengurusan data melibatkan penggunaan kecerdasan buatan AI.
Smart solution ni boleh meningkatkan produktiviti daripada segi kerajaan dan juga daripada sektor swasta kita. Daripada segi cyber security, keselamatan data, kan kita berkongsi sama dengan agensi kerajaan dan juga ni macam mana cara untuk melindungi data-data daripada dicerobohi oleh hackers ini. Kita customize kepada kepada itu pengguna kita. Macam kerajaan, so kita boleh customizekan. Kita kata kita boleh memenuhi apa yang perlu diperlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam program Engagement Next Series TM1 Sabah di Kota Kinabalu. Selain menjamin keselamatan maklumat, penyelesaian digital ini turut mampu memperkemas urusan harian dan mengurangkan kebergantungan kepada sistem manual. Ia juga selari dengan aspirasi kerajaan negeri merealisasikan pendigitalan dalam sektor awam di Sabah. Ketika ini, peluasan penggunaan teknologi ini ditawarkan kepada sektor awam dan swasta bagi menyokong pelaksanaan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya (SMJ). Jawatan Kuasa Kerja untuk Ngadau Keamatan UNK laksana pelbagai aktiviti bagi memartabatkan warisan serta tradisi. Pengurusi bersama Jawatan Kuasa Kerja untuk Ngadau Keamatan UNK di Darama Datuk Joanna Kitingan berkata, acara sodop pintu tunan bagi 51 peserta akhir untuk Ngadau akan berlangsung 26 Mei ini. Acara ini akan dirasmikan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Pesta Keamatan 2025 Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Dan seterusnya 27 itu kita ada lawatan ke Sabah Museum di mana diorang akan belajar tentang warisan budaya kita lah. Tentang rumah-rumah ya, ada aktiviti bikin hinava, tuhau, memukul gong. Juga pada petang itu kita ada tayangan pertandingan CAN iaitu Culture, Agrotourism dan Nature. Dato' Joanna berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Faridat Husin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan ahli jawatan kuasa untuk Ngadau Keamatan bagi tahun 2025. Dalam pada itu, pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kerja untuk Ngadau Keamatan Tindarama Dr. Mary Gambidau berkata, pertandingan untuk Ngadau ini merupakan platform untuk melahirkan bakat baharu dalam bidang perfilman serta industri pelancongan. Dan ada juga yang terlibat di dalam keusahawanan berkaitan dengan kecantikan dan sebagainya. So ini adalah merupakan penyertaan dalam Unduk Ngadau ini merupakan ya betul lah apa yang Tuan cakap tadi itu sebagai satu batu loncatan kepada mereka untuk menceburi bidang-bidang yang lain. Kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan pihak sekolah mampu melahirkan pelajar cemerlang dalam bidang sukan. Demikian disuarakan Focal Person Kebangsaan Kementerian Pelajaran KPM Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran yang ingin melihat lebih ramai atlet negeri beraksi di peringkat lebih tinggi. Kerjasama itu juga mampu menggalak pelajar untuk menceburi dunia sukan dan menjadi atlet yang boleh menaikkan nama negeri Sabah. Kita lihat ada semangat kesukanan khususnya untuk pelajar-pelajar. Inilah membuktikan semangat kesukanan yang dipupuk oleh pihak sekolah melalui guru-guru sukan. Jadi kita lihat penganjuran pada hari ini juga begitu sangat baik bagi meningkatkan mutu sukan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan kejohanan sukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pulau Gaya di Kompleks Sukan Likas. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arif menasihati pelajar supaya mengimbangi kecemerlangan akademik dengan aktiviti ko-kurikulum dan sukan agar menjadi atlet berpendidikan. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.